Okey, baik Prof, kita ada pemanggil di talian. Ya. Ya, Assalamualaikum Cik Hamzah Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya dengan Profesor kita malam ni ya. Okey, ya, silakan. Ya, ni Profesor, saya nak bertanya lah di sini ya. Tapi sebelum itu, saya teringat ayat Allah lah. Dia kata, sesungguhnya kerosakan di bumi dan di lautan ni adalah angkara tangan manusia kan. Artinya manusia ni dalam kegairahan untuk mencari keuntungan, ya, dia lupakan adab-adab pembangunan sehingga sebagaimana pengurusi cakap tadi, gunung bukit ditarah, sedangkan gunung bukit ni adalah pasak bumi kan, kita tak boleh ganggu dia. Jadi saya nak tanya Prof sini, di Cameron Highlands ni kita tengok di media aktiviti menarah bukit sehingga membawa kesan kepada masyarakat itu dilakukan dalam skala yang besar, berlaku sejak sekian lama lah. Jadi persoalan di sini, di mana penguatkuasaan kita kan? Kenapa tak ada penguatkuasaan yang sungguh-sungguh yang serius untuk memastikan supaya alam sekitar kita tidak rosak daripada kehapusan manusia mendapatkan keuntungan. Jadi di sini saya nak bercakap soal enforcement. Kenapa tidak ada enforcement? Adakah orang-orang tertentu terlibat sama untuk memastikan supaya enforcement ini tidak dilakukan? Jadi ini satu persoalan yang saya nak minta jawapan daripada Profesor, kenapa boleh berlaku demikian dalam skala yang besar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, baik, terima kasih Cik Hamzah Abdullah. Baik Prof, nampaknya enforcement, penguatkuasaan itu yang diutarakan oleh Cik Hamzah Abdullah. Adakah benar kita ni sebenarnya kurangnya penguatkuasaan terhadap perumahan yang dibina di cerun-cerun bukit ini? Okey, sebenarnya kalau saya boleh bagi respon sikit, kami di universiti kurang ada kaitan dengan enforcement. Walau macam mana pun di kawasan-kawasan, katalah saya nak lebih pada kita nak buat pembinaan di kawasan yang katalah berbukit bakau atau akan ada lereng bukit yang curam. Di sini kalau pemaju itu lebih bertanggungjawab, yang saya maksudkan ialah dia punya corporate responsibility lah, tanggungjawab corporate. Dia patut dengan sendirinya tanpa pengkuatkuasaan ambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan yang kawasan yang dibangunkan itu, perumahan yang disediakan itu adalah selamat untuk mereka yang mungkin bayar mahal untuk beli rumah-rumah di situ. Itu ialah soal tanggungjawab mereka yang majukan kawasan-kawasan tersebut. Dan kalau kita nak harapkan kepada sama ada Jabatan Alam Sekitar ataupun sebagai contoh yang berkaitan dengan geologi, Jabatan Mineral dan Geosains untuk melakukan pengkuatkuasaan dan mereka yang terlibat dengan katalah di pembangunan di satu-satu kawasan ataupun dia nak buka tanah untuk pertanian umpamanya di Cameron Highlands, dia akan jadi macam orang putih sebutlah cat and mouse game. So kita nak elakkan daripada kena tangkap dan pengkuatkuasa dia tak boleh ada di semua tempat. So adalah hampir mustahil dan benda itu akan berterusan. So kalau pada fikiran saya lah, ini mungkin akan merupakan satu tanda kemajuan negara kita juga bila semua yang terlibat tanpa pengkuatkuasaan akan melakukan yang sebaiknya. Dan bila itu berlaku, saya rasa isu pengkuatkuasaan itu hampir takkan wujud. Itu pandangan saya. Okey, jadi mungkin Prof boleh terangkan sikit mengenai apa yang kita lihat di visual ketika ini, apa agaknya yang sedang Prof lakukan ketika ini? Okey, dalam kes ini saya sebenarnya menunjukkan cara-cara yang kita boleh buat ujian-ujian yang mudah di satu-satu tapak. Dan dari segi kalau nak kata kepakaran saya lebih pada batuan, curun batuan. So ujian-ujian yang kita boleh lakukan di tapak kajian sendiri untuk mencirikan kawasan tersebut dan membuat penilaian yang membolehkan kita mereka bentuk curun batuan yang selamat, yang akan bertahan mungkin bukan 100 tahun tapi akan bertahan lama, di mana
penduduk yang ada di kawasan itu pun akan lebih selamat. Itu yang antara yang ditunjuk di sini, macam mana kita ukur sata-sata yang ada di batuan, kerana batuan itu bukan macam konkrit, dia ada dalam istilah yang mudah ada pecahan. Bahasa Inggeris kita boleh sebut cracks dan pecahan-pecahan ini akan mengawal kestabilannya. So ini satu contoh di mana sudah berlakunya kegagalan curun batuan dan mungkin akan berlaku lagi kerana tidak ada apa-apa yang dibuat, dibiar macam itu saja. Jadi adakah pemeriksaan itu akan dilakukan kerap ke atau bagaimana? Kalau saya diamanahkan untuk membuat kajian, saya akan lakukan dan di sini saya boleh juga sebutlah ujian ini yang dilakukan ini bukan rumit dan peralatan yang diperlukan pun bukan mahal. Dan katalah kalau siapa-siapa yang diberi latihan, dia boleh melakukan ujian ini. Dan kalau pelajar kami di geologi UKM, memang mereka akan melalui kursus di mana mereka akan menggunakan alat-alat ini dan dia kira sekurang-kurangnya harapan kami lah bila dia keluar dia dah mahir menjalankan ujian-ujian ini. Dan sebahagian daripada pelajar kami juga memang terlibat dengan perunding geoteknikal dan mereka aktif membuat kajian-kajian macam ini untuk mencirikan satu-satu tapak. Sebut tentang soal mahir itu tadi, saya nak tanyakan kepada Dr. Tajul. Adakah benar, saya ada terbaca dalam satu laporan yang menyatakan bahawa sekarang ini negara kita hanya mempunyai lebih kurang 20 pakar dalam bidang geologi, sedangkan kalau kita ikutkan keadaan pasaran perumahan tempatan ini memerlukan sekurang-kurangnya 200 pakar geologi. Adakah disebabkan oleh isu inilah menyebabkan pemaju perumahan tiada jalan lain, maka tidak mendapatkan khidmat rundingan daripada pakar yang sepatutnya, ataupun kalau mungkin ada pun mungkin graduan baru yang baru mendapatkan pelajaran yang tidak mahir untuk membuat penilaian. Jadi apa pendapat Prof? Kalau ada benarnya juga kenyataan itu, kerana memang bidang geologi kejuruteraan ini kalau dalam konteks Malaysia memang tidak ramai pakarnya. Masalahnya kerana tidak ada pelajar yang berminat untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, master ataupun PhD dalam bidang ini. Apabila itu salah satu kelayakan lah untuk bergelar pakar. Dan juga kepakaran seseorang geologi ini bukan sahaja diukur dari segi kelulusan ijazahnya, tetapi yang lebih penting pengalaman. Pengalaman berapa tahun dia bekerja dengan cerun, dengan geologi kejuruteraan cerun, dengan aspek pembinaan, mengawal risiko bencana dan sebagainya. Yang ini yang kurang. Yang berpengalaman, katalah pengalaman lebih 10 tahun, 15 tahun bekerja, ini memang kurang. Kerana bidang geologi kejuruteraan ni juga boleh kata agak baru di Malaysia ni, sekitar tahun 70-an kalau tak silap saya, Prof, mula diajar di universiti-universiti tempatan. Jadi ada benarnya kenyataan itu, bahawa kepakaran ataupun bilangan pakar dalam bidang geologi kejuruteraan agak terhad. Namun perkembangan terkini menunjukkan tanda-tanda yang positif baik. Apabila contohnya di UKM sendiri, kami telah mula menawarkan kursus sarjana secara berkursus dalam bidang geologi kejuruteraan. Begitu juga dengan universiti-universiti tempatan yang lain, contohnya di Universiti Malaysia Sabah, di Universiti Malaya, telah mula menawarkan kursus-kursus ini untuk melahirkan lebih ramai pakar muda lah dalam bidang geologi kejuruteraan. Cuma untuk mendapatkan pakar yang benar-benar matang, ini faktor masa, kerana dia perlu bekerja 5-10 tahun baru betul-betul dia dapat kepakaran. Jadi adakah Prof setuju kalau ini yang punca pemaju rasa mungkin sama ada mereka tidak mahu mengeluarkan belanja yang tinggi untuk mengambil khidmat rundingan daripada pakar geologi? Pada saya, kalau benar pihak pemaju ikhlas untuk mengatasi masalah risiko tanah runtuh ni, benar-benar ikhlas perlukan khidmat geologi, saya rasa masih mencukupi. Isu yang sebenarnya ialah apabila kebanyakan pemaju cuba cut cost
tidak mahu berbelanja lebih untuk mengupah geologis profesional melakukan kajian secara terperinci di kawasan mereka sebelum pembangunan dijalankan. Sebab itu daripada pengalaman saya sendirilah, saya sering dipanggil sebagai juru perunding geologi. Saya dipanggil apabila kegagalan telah berlaku. Boleh dikatakan 90% daripada khidmat perundingan yang saya beri ialah apabila berlakunya kegagalan. Okey, baik Prof, sebelum kita membicarakan dengan lebih lanjut mengenai risiko tanah runtuh ini, kita akan berehat sekali lagi dan akan kembali lagi selepas ni.